Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okey, hari ini saya akan buat sedikit perkongsian dengan anda, yang mana kalau anda tengok di depan saya ini terdapat barangan-barangan yang mungkin anda tengok agak pelik. Kenapa ada klorok di sini? Sekejap lagi saya akan ceritakan. Okey, proses yang kita nak buat hari ini adalah kita nak decap ataupun decapsulate kita punya BBS. Okey, yang mana telur BBS ni kita akan decap ataupun kita panggil sebagai proses mereputkan kulit BBS ni menggunakan klorok ni. Nanti yang akan saya ceritakan bagaimana cara dan kaedah yang kita nak buat. Kalau anda tengok BBS yang dah kita hatching di dalam bekas ni, okey, kulit akan berada di bahagian atas dan BBS akan berada di bahagian dalam. Jadi kita perlu tapis untuk asingkan BBS yang ada dalam bekas hatching ni. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, BBS yang akan kita decap ni, okey, lebih baik dari segi peratusan untuk hatching rate, yang mana kita punya BBS ni setelah kita decap, peratusan untuk menetas lebih tinggi, dan juga 100% daripada BBS yang kita dah masukkan ke dalam kita punya hatchery punya bekas ni, kita boleh gunakan untuk beri makan kepada kita punya fry tanpa perlu asingkan kulit dan juga kita punya BBS. Jadi ini adalah satu proses yang lebih baik kepada anda sebagai persediaan untuk anda hatching BBS, dan juga mengurangkan proses untuk anda menapis dan juga mengasingkan antara kulit dan juga BBS yang telah hidup. Okey, jadi jom kita tengok bagaimana saya nak lakukan proses untuk kita decap BBS kali ini. So, dalam proses untuk kita decap BBS ni, apa yang kita perlukan adalah kita perlukan klorok yang jenis original ni. Kalau anda tengok, anda tak boleh beli yang jenis pewarna ataupun jenis yang mempunyai bau. Okey, kita perlukan klorok yang tiada campuran ataupun penyental lah. Kalau anda tengok house bleach ni, anda boleh beli jenis apa pun tak kisah. Yang penting kalau yang selalu digunakan oleh kita ni adalah klorok lah. Okey, ini jenama. Okey, yang keduanya kita perlukan 500 ml air. Okey, air ni anda boleh pakai air pipe tak kisah. Kita perlukan 10 gram BBS sebagai percubaan, okey, untuk anda buat. Kemudian kita perlukan 2 cup macam ni, satu untuk kita isi kita punya BBS yang telah kita decap nanti, dan juga satu bekas untuk saya masukkan klorok sebanyak 1 cup. Untuk kita masukkan ke dalam ni, saya perlukan satu big cup ni untuk kita lakukan proses untuk decap nanti. Di sini saya perlukan garam, okey, untuk kita masukkan bersama-sama dengan BBS yang telah kita decap tadi sebagai proses untuk mengawet kita punya BBS apabila kita nak simpan. Okey, seterusnya kita perlukan penapis, yang mana saya buat penapis ni untuk kita tapis BBS, yang mana anda perlu gunakan kain ataupun anda boleh beli penapis kopi ataupun teh. Okey, tetapi pastikan yang penapis tu tidak terlalu jarang, sebab kalau anda tapis nanti mungkin telur BBS ni kalau semoro mungkin dia akan keluar daripada anda punya penapis. Okey, kita perlukan tudung ni. Nanti saya akan ceritakan kenapa kita perlu gunakan kita punya penudung untuk big cup ni. Kita perlukan satu stick, okey, dan juga kita perlukan yang paling penting adalah face mask, kerana kalau anda lakukan proses menggunakan bleach ataupun klorok ni memang bau sangat kuat, jadi anda perlukan face mask untuk kita menutup bahagian hidung kita lah. Okey, so langkah pertama yang akan saya buat sekarang ni adalah saya akan masukkan sedikit saja air, okey, ke dalam bekas kita punya big cup ni. Okey, kenapa saya masukkan sedikit saja dulu? Sebab kita nak masukkan BBS, okey, yang mana BBS yang saya beli ni, okey, saya akan masukkan ke dalam bekas ni. Kita akan biarkan BBS berada dalam bekas ni untuk tempoh lebih kurang 5 minit, sebab kita nak biarkan BBS ni sebati dengan air, sebab kita tak nak kita punya BBS ni floating. Sebab kalau BBS floating maksudnya dia masih kering dan susah untuk kita lakukan proses untuk decap nanti, sebab mungkin dia akan banyak yang terpelanting dan juga melekat di dinding lah. Okey, jadi kita akan masukkan. Okey, kalau anda tengok sekarang ni saya masukkan lebih kurang 10 gram, dan saya akan tinggalkan sedikit untuk kita gunakan untuk proses kita hatching di dalam bekas ni nanti. Okey, kalau anda tengok sekarang ni saya akan gunakan stick ni. Kita akan kacau, okey, kita akan kacau supaya kita punya BBS yang ada dalam air ni, okey, mula masuk ke dalam kita punya adunan ni. Okey, kita akan masukkan air nanti. Kita akan tambah lagi sebanyak 500 ml yang selebihnya nanti kita akan masukkan ke dalam bekas ni. So selepas 5 minit kita biarkan BBS ni berada dalam air yang sedikit ni. Okey, so sekarang ni dah masuk lebih kurang 5 minit. Saya biarkan kita punya
BBS ni berada dalam air ni. Okay, jadi kalau anda tengok sekarang ni, memang kita punya BBS tak semuanya tenggelam di bahagian bawah sebab BBS ni memang ringan. Okay, jadi dia akan nampak macam ni. Kalau anda nampak memang dah sebati dengan kita punya air. Jadi kita kena tambah lebihan air yang kita nak masukkan tadi. Okay, memang untuk 10 gram ni anda boleh gunakan lebih kurang 500 ml ni pun dah memadai. Okay, untuk anda lakukan proses untuk decap ni. Okay, sebab kalau anda tengok sekejap lagi, kita akan mula untuk lakukan proses decap ni dengan kita masukkan lebih kurang 1 ataupun 3 suku cup kita punya klorok ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, saya akan masukkan klorok ke dalam bekas cup yang kita akan gunakan nanti. Okay, kita masukkan lebih kurang 3 suku. Okay, kita masukkan lebih kurang 3 suku dan kita akan tuang masuk ke dalam kita punya big cup ni nanti. Okay, macam ni kalau anda tengok, ini adalah sukatan yang kita buat lah. Okay, lebih kurang kalau anda tengok sekarang ni, ini lebih kurang 500 ml dan ini lebih kurang 3 suku cup. Okay, cup kecil ni untuk kita masukkan ke dalam ni untuk kita decap lebih kurang 10 gram ataupun 20 gram BBS bergantung kepada anda. Okay, jadi anda hanya perlu tuang masuk ke dalam bekas big cup ni. Okay, untuk kita lakukan proses decap. Jadi memang kita perlu gunakan klorok untuk kita reputkan kulit BBS ni nanti. Sama ada kaedah pertama yang anda nak gunakan, okay, menggunakan kita punya stick ni, anda perlu kacau sehingga tempoh 10 minit, okay, untuk pastikan yang kita punya BBS ni berubah warna. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, warna BBS ni masih lagi berwarna coklat. Okay, ataupun berwarna lebih kurang coklat muda lah. Okay, dalam proses ni saya tak akan gunakan kita punya stick untuk kita kacau BBS ni sehingga menjadi warna kekuningan. Okay, yang mana sekarang ni saya akan gunakan tube oksigen. Okay, yang mana kita akan masukkan bubble ke dalam ni. Okay, kita akan tutup. Okay, penutup ni digunakan untuk mengelakkan daripada kita punya air ni. Okay, terkeluar daripada kita punya big cup dan kita akan lakukan proses ni selama 10 minit yang mana saya akan hidupkan oksigen. Okay, kita akan biarkan BBS bersama dengan bancuhan klorok tadi di dalam bekas ni sehingga warna BBS kita berubah menjadi warna kekuningan ataupun sedikit oranye lah. Okay, selama 10 minit ke 15 minit bergantung kepada anda punya kuantiti BBS yang anda masukkan. Sekarang ni kita akan tunggu lebih kurang 10 minit. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni lebih kurang 10 minit. Okey, kita dah lakukan proses untuk kita decap kita punya BBS ni. Kalau anda tengok warna kita punya BBS dah bertukar menjadi warna kekuningan. Okey, ini dah menunjukkan yang kita punya BBS ni dah pun menjalani proses decap ni dengan baik. Jadi kalau anda tengok sekarang ni apa yang perlu kita buat. Okey, saya akan stopkan kita punya bubble ni dan saya akan gunakan stick untuk kita kacau lebih kurang 1 minit lagi untuk pastikan yang kita punya bahagian bawah BBS ni terus naik di bahagian permukaan air dan kita akan tapis nanti. Okey, so sekarang ni saya akan terus kacau kita punya BBS ni, lebih kurang 1 minit, untuk memastikan yang BBS di bahagian bawah akan turut naik ke bahagian atas ni dan yang bahagian atas yang melekat di dinding akan masuk ke dalam air, untuk kita tapis selepas ni. Saya akan terus kacau lah. Jadi kita dah gunakan oksigen selama 10 minit dan lebih kurang 1 minit ke 2 minit ni kita akan kacau menggunakan stick ni sehingga kita punya BBS ni larut dan juga bertukar warna menjadi kuning yang lebih terang lah. Okey, so Alhamdulillah sekarang ni dah masuk lebih kurang 1 minit ataupun 1 minit lebih lah. Kalau kita tengok sekarang ni kita punya warna di dalam bekas decap ni, kalau tengok berbeza dengan warna sebelum ni, yang mana warna sebelum ni sedikit gelap. Sekarang ni dah bertukar menjadi warna kuning ni. Kalau anda decap lebih banyak BBS ni, anda akan nampak warnanya memang akan lebih terang lah. Sebab sekarang ni saya hanya decap lebih kurang 10 gram saja. Untuk kita buangkan kulit di bahagian luar kita punya telur BBS ni. Sekarang ni hanya tinggal kulit bahagian dalam iaitu bahagian inner membranes. Jadi kalau anda tengok sekarang ni lebih kurang warna BBS yang telah menetas. Jadi kita akan
tapis sekejap lagi, anda akan tengok perubahan warna nak dibandingkan dengan BBS yang belum kita di-cap dengan selepas kita di-cap. Okay, kalau tengok sekarang ni, saya akan tapis kita punya BBS yang mana kita dah di-cap tadi. Okay, masuk ke dalam penapis BBS yang saya buat menggunakan kain ni. Okay, tujuan kenapa kita gunakan penapis yang macam kain ni, sebab kita tak nak kita punya BBS ni terkeluar daripada kita punya penapis. Okay, sebab kita akan basuh nanti. Okay, kita akan terus basuh. Kalau anda tengok warna kita punya BBS dalam big cup ni memang bertukar menjadi warna kuning lah, kuning keemasan. Jadi ini adalah warna yang kita nak untuk kita gunakan, okay, untuk kita hash nanti akan menghasilkan menghasilkan hatching rate yang lebih tinggi untuk kita punya BBS. Sekarang ni kita akan terus masukkan lagi, okay, sebab dalam ni masih ada, okay, baki-baki. Okay, saya akan terus masukkan hingga habis. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, di dalam bekas penapis ni memang hanya BBS saja. Okay, dalam bekas ni memang dah tak ada BBS, cuma kandungan air klorin, klorok dan juga air pipe yang kita gunakan tadi. Okay, sekarang ni saya akan terus cuci kita punya BBS yang di dalam penapis ni menggunakan air pipe. Okay, saya akan lakukan proses ni lebih kurang dalam tempoh seminit ataupun 2 minit. Okay, untuk memastikan yang bau ataupun klorok yang melekat pada kita punya BBS ni hilang. Okay, dan itu adalah untuk keselamatan kita apabila kita nak bagi makan pada kita punya fry nanti. Kita nak pastikan yang tiada klorok, okay, pada kita punya BBS yang akan kita hash nantilah. Okay, sekarang ni kita nak basuh dulu BBS ni sehingga cuci. Okay, jadi anda perlu ambil masa yang mungkin lebih lama bergantung pada banyak mana anda di-cap anda punya BBS. Macam yang saya hasilkan sekarang ni hanya lebih kurang 10 gram saja. Jadi saya perlukan mungkin masa yang lebih pendek untuk saya cuci kita punya BBS ni menggunakan air pipe. Kita akan biarkan air ini terus berjalan, okay, sehingga kita rasakan yang bau kita punya klorok ni dah hilang, dan kita yakin yang klorok ni dah memang tak ada lagi dekat kita punya BBS di dalam bekas ni. Sekarang saya dah masukkan kita punya BBS yang kita tapis tadi. Kalau anda tengok sekarang ni, BBS ni memang berwarna kuning keemasan lah. Okay, untuk kita masukkan ke dalam bekas ni, saya akan gunakan sudu ni. Kita akan tengok hasil besok, okay, yang mana saya akan tetaskan banyak ni. Okay, kita akan masukkan ke dalam kita punya tangki, okay, untuk kita hatch BBS ni dalam tempoh yang sama, lebih kurang 12 jam sehingga ke 24 jam. Okay, kita akan tengok hasil tetasan BBS yang telah kita di-cap berbanding dengan kita punya BBS yang belum di-cap. Okay, macam ni kalau anda tengok telur masih terapung. Yang ni memang semua telur BBS ni dah turun ke bawah. Jadi kita akan tengok besok. Sekarang ni dalam bekas ni anda perlu gunakan garam. Anda tak perlu gunakan garam kasar lah. Okay, anda perlu masukkan garam untuk pastikan yang kita punya BBS ni, okay, bertahan di dalam peti sejuk nanti. Okay, untuk tempoh yang lebih lama lah. Okay, sekarang kalau anda tengok, okay, saya dah campurkan garam. Okay, sekarang ni kita akan masukkan sedikit lagi garam. Okay, untuk kita biarkan kita punya BBS ni, okay, di dalam bekas ni, dan kita akan simpan di dalam peti sejuk. Okay, dan kita boleh gunakan BBS ni sehingga habis. Jadi anda boleh tengok proses ni berulang-ulang kali kita akan buat nanti. Setelah yang ini kita dah tetaskan, saya akan tunjukkan pula bagaimana kita gunakan BBS di cap ni, okay, yang kita masukkan garam dan simpan di dalam peti sejuk. Kita akan gunakan dan kita akan hatch sehingga menetas. Okey, so sekarang ni dah masuk lebih kurang pukul 7 petang. Okey, hari ni sepatutnya saya tunjukkan kepada anda daripada pukul 12 tadi, tapi amat sibuk hari ni. Okey, tapi kita masih dalam tempoh bawah daripada 24 jam untuk kita hashkan kita punya BBS ni. Okey, kalau anda tengok yang di sebelah kanan ni adalah decap BBS, yang ini adalah BBS raw yang kita gunakan. Okey, apakah perbezaan antara kedua-dua kita punya BBS ni? Kalau anda tengok sekarang ni, okey, ini adalah hasil setelah kita tetaskan lebih kurang 18 jam, ataupun nak masuk ke 19 jam. Okey, hasil tetasan kita kalau anda tengok sekarang ni boleh dikatakan hampir 95% ataupun 94 ataupun 95% kita punya BBS ni dah pun menetas, yang mana saya dicapkan kita punya BBS ni menggunakan klorok ataupun bleach, okey, dan juga kita masukkan ke dalam air
garam untuk kita simpankan dalam peti sejuk, dan ini adalah hasil setelah kita tetaskan BBS ni. Kalau anda tengok sekarang ni, hatching rate amat tinggi, dan juga kalau anda tengok di dalam bekas ni tak terdapat kulit telur BBS, jadi anda tak perlu tapis 2-3 peringkat untuk asingkan BBS dan juga kulit telur. Tapi kalau anda tengok di sebelah kiri ni, ini adalah raw BBS yang mana kita tetaskan dalam bekas ni. Untuk saya tunjukkan perbezaan, anda perlu asingkan kulit dan juga BBS yang dah menetas, dan proses ni akan mengambil masa yang lama sedikit sebab telur BBS ni anda perlu pastikan yang semuanya menetas, baru anda tak rugi untuk anda tetaskan BBS ni untuk peringkat yang seterusnya. Dan juga kalau anda tengok di sini, kualiti kita punya BBS ni, hatching rate-nya kurang berbanding dengan yang telah kita decap, sebab ini mungkin masih terdapat dalam kulit telur ni yang masih belum menetas. Jadi anda boleh tetaskan semula ataupun anda akan buang sahaja BBS yang belum menetas. Berbanding kalau anda tengok di sebelah kanan ni, lebih tinggi hatching rate, yang mana anda boleh tengok di bahagian bawah itu hanyalah saki-baki yang mungkin belum menetas, tetapi anda boleh bagi makan kepada fry. Okey, setakat ni dulu perkongsian kali ini. Saya harapkan dapat sedikit manfaat kepada anda untuk anda ambil, okey, untuk anda lakukan di rumah. Okey, sebab tip ni anda boleh guna pakai untuk bagi orang yang baru memulakan dunia dalam dunia ikan laga ni. Jadi proses ni sangat mudah. Saya harapkan tips ni berguna untuk anda cuba. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain yang akan datang dalam Dino Better Channel. Assalamualaikum.